Kopi Vosian, Izo Irita Shajonis Mijol, Miampedio.bttv Sodopiti. Ketua Menteri menegur Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin di sidang Dewan Rakyat hari ini kerana enggan membahaskan peruntukan sebanyak 250 bilion ringgit yang telah dibelanjakan Kerajaan Persekutuan untuk berdepan COVID-19. Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafie bin Haji Apdal berkata perbahasan itu perlu kerana telah menjadi tanggungjawab Dewan Rakyat untuk memastikan tiada kekeliruan berlaku dalam penyaluran bantuan. Kita sedar dan tahu bahawa kebimbangan, kekeliruan di peringkat akar umbi itu agak ketara kelihatan. Semakin meningkat kala tuju. Dan bantuan yang dah pun diumumkan. Dan saya amat setuju, sepatutnya perkara ini kita bahaskan. Kena kalau Dewan Dagangan Negeri Sabah boleh bersidang 3 hari dan kita bahaskan dan kita jelaskan. Taxi driver pun kita bagi, lori driver pun kita bagi, dan ini merupakan perkara pertanggungjawaban kerana jumlahnya agak besar dan rakyat kita nakkan pastikan bahawa mereka tidak ada dalam keadaan kekeliruan. Datuk Seri Muhammad Shafie yang juga Ahli Parlimen Sempurna berkata demikian ketika sesi soal jawab lisan dalam sidang Dewan Rakyat hari ini. Ketua Menteri berkata perbahasan itu penting untuk menjelaskan bagaimana Kerajaan Persekutuan dapat mengurangkan impak COVID-19 terhadap ekonomi, contohnya di Sabah selepas banyak syarikat muflis dan hotel-hotel turut menghentikan operasi. Namun demikian, saya nak bertanya dengan yang amat berhormat Perdana Menteri tentang, walaupun tadi disebutkan, kebimbangan saya tentang pengangguran yang agak besar. Kita di Sabah ada banyak syarikat yang tutup, bankrupt. Hotel pun dah tutup. Dan keadaan ini membimbangkan kita. Saya nak tanya by sektor. Berapa jumlah pengangguran yang telah pun dicatatkan sektor by sektor? Saya tahu agak spesifik dengan izin. Katanya keutamaan kini adalah untuk memulihkan ekonomi. Kebimbangan ini agak menular. Kena ramai di antara rakyat kita yang sekarang ini dah sewa rumah pun tak mampu nak bayar. Nak belanja untuk anak-anak pun tak mampu nak bayar. Tapi kalau kita mendengar pengumuman yang telah dilakukan, microkredit contohnya di peringkat negeri Sabah, ada penjelasan yang dinyatakan dah sampai dan kita juga nak tahu di peringkat negeri adakah usaha ini consolidated effort di peringkat Kerajaan Persekutuan dan juga negeri-negeri yang ada. Kena kita building a nation. Kita nak tahu kerjasama yang perlu kita lahirkan untuk membolehkan pemulihan ekonomi yang ada. Sampai tak sampai tak? Menjawab persoalan tersebut, Muhyiddin berkata jumlah pengangguran dijangka meningkat sehingga 860,000 akhir tahun ini, namun Kerajaan Persekutuan akan melakukan yang terbaik untuk mengatasinya. Kita telah menyebutkan bahawa untuk tahun ini dengan sebab masalah COVID dan sebagainya, memang peratusan pengangguran itu meningkat. Ya, di seluruh dunia masalah besar. Di Malaysia, kadar yang diunjurkan dia lebih kurang 5%. Sekarang ini 720,000 dan saya fikir sehingga akhir tahun boleh meningkat sampai 860,000 bilangan. Dewan Rakyat hari ini meluluskan usul supaya Tan Sri Muhammad Arif Muhammad Yusof mengosongkan kerusi yang di-Pertua Dewan Rakyat dengan hanya perbezaan 2 undi. Laporannya bersama Rodelio Jeti. Institusi Parlimen sebagai badan legislatif negara dicemari dengan campur tangan politik demi mengekalkan kuasa oleh Perikatan Nasional PN selepas pertama kali dalam sejarah yang di-Pertua Dewan Rakyat dipecat oleh usul yang dibentangkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tan Sri Muhammad Arif Muhammad Yusof yang mempunyai rekod cemerlang mempengerusikan Dewan Rakyat dipecat selepas PN mendapat sokongan 111 undi berbanding 109 undi di Blok Pembangkang melalui undi belah bahagian yang dilakukan. Keputusan belah bahagian telah berada di tangan saya. Jumlah ahli yang bersetuju 111. Itu tak ada majoriti ya? Yang tidak bersetuju 109. Janji menang. Janji menang. Baling, thank you. Satu undi pun menang. Terima kasih, Baling.
Ni Jadi ahli kerajaan berhormat, ni macam ni lah. sementara saja. yang dipersetujukan. Yang berkecuali tak ada. Sementara saja. Selepas pemecatan Muhammad Arif dengan alasan remeh bahawa ada calon lain untuk jawatan itu, bekas pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Azhar Azizan Harun dilantik tanpa melalui undian daripada wakil rakyat. Berikutan pemecatan Muhammad Arif, timbalan yang dipertua Dewan Rakyat, Nga Komeng, kemudiannya meletakkan jawatan beliau. Usul memecat Muhammad Arif dibentangkan di Dewan Rakyat atas kebenaran timbalan yang dipertua Dewan Rakyat, Datuk Muhammad Rashid Hasnon yang mempengerusikan mesyuarat. Tuan Yang Pertua, saya ingin mencadangkan bahawa Dewan Rakyat ini mengambil ketetapan untuk Tuan Yang Pertua yang Muhammad Tan Sri Datuk Muhammad Arif bin Muhammad Yusof mengosongkan jawatannya atas alasan terdapat pencalonan lain bagi jawatan Tuan Yang Dipertua. Sila. Namun, beliau mendapat bantahan hebat daripada blok pembangkang yang tidak berpuas hati dengan cara mesyuarat dikendalikan. Ini berikutan Muhammad Rashid hanya membenarkan 4 wakil rakyat membahas usul berkenaan, iaitu masing-masing 2 daripada kerajaan dan pembangkang. Setiap pembahas hanya diberikan masa 10 minit. 4 pembahas kemudiannya membahaskan usul itu, iaitu Ahli Parlimen Port Dickson, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Tun Dr. Mahathir Mohamad Langkawi, Nik Muhammad Zawawi Saleh Pasir Putih dan Datuk Seri Syahidan Kasim Arau. Belum pun perbahasan bermula, Ahli Parlimen Puchong, Gobind Singh Dio mencelah dengan peraturan mesyuarat, meminta Muhammad Rashid membuat ketetapan tentang keputusannya membenarkan usul tersebut kerana kursi itu tidak kosong. Muhammad Rashid bagaimanapun tidak menjawab persoalan tersebut. Sebaliknya meminta Anwar meneruskan perbahasan menyebabkan semakin ramai ahli parlimen pembangkang lain tampil membantah. Dr. Mahathir ketika berbahas berkata, usul tersebut sebenarnya tidak mengikut peraturan. Malah, tujuan utama PN memecat Muhammad Arif adalah untuk memastikan penggantinya nanti adalah orang patuh dan menjadi boneka kepada PN. Saya bangun untuk menentang usul ni. Jika ini adalah usul, saya belum pasti sama ada ini usul atau tidak. Kerana dianya diadakan dalam keadaan yang berbeza, yang tidak diperuntukkan dalam perlembagaan kita ataupun peraturan kita. Saya baca, saya tak nampak ada ditulis di situ bahawa Perdana Menteri boleh tukar speaker tanpa sebab pasal ada calon lain. Tuan Yang Dipertua, perkara ini seperti kata saudara daripada Partisan. saudara Anwar tadi, iaitu ini perkara besar untuk kita bahas dua orang saja daripada parti lawan. Ini seolah-olah menutup mulut parti lawan. Ada yang bercakap berkenaan dengan parlimen. Parlimen, dia komposisi dia ialah parti kerajaan, parti lawan. Untuk kerajaan saja membuat sesuatu, Macam Tun buat dululah. tak mungkin. Apa-apa, terima kasih Allah Tun letak jawatan. Adalah usul daripada kerajaan dan kita mesti ikut usul. Dalam parlimen tak ditentukan bahawa semua yang datang daripada kerajaan itu akan dipersetujui oleh parlimen. Memang pun menjadi hak parti lawan untuk menyoal sebabnya satu-satu usul itu dibawa. Dan kita dah tanya akan sebabnya yang kita nak gugurkan, nak buang speaker. Apa salahnya? Sementara itu, Ahli Parlimen Sempurna Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal ketika mencelah perbahasan mengingatkan Dewan bahawa Malaysia dibina atas 3 tiang seri, iaitu Raja, Parlimen dan Badan Eksekutif. Justru, tidak sepatutnya ada campuran kuasa eksekutif di dalam Dewan Rakyat.
Saya lihat perbahasan perbincangan yang dibangkitkan, kita lupa asas negara ini. Negara ini merupakan berdiri atas 3 pilar yang ada. Pertama, raja kita, agung. Kedua, parlimen. Ketiga, eksekutif yang ada. These are the fundamental foundation of this country. There is separation of power. Executive cannot intervene in Salah tu. Parliament is the supreme. Sempurna, salah lah semua. Making. Tun, ada perbezaan. Salah lah sempurna. Aduh. Masa menteri boleh buang. Ya. Tapi parlimen dipertua, ada kedaulatan dia. Anwar yang juga Presiden PKR berkata, Muhammad Arif telah menjalankan tugas dengan cemerlang. Justru tiada sebab beliau perlu dipecat melainkan keputusan itu dibuat untuk kepentingan PN. Tan Sri Arif telah menjalankan tugas dengan cemerlang. Dalam sejarah parlimen, dia bentuk select committees yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Caucus parlimen mengenai governance dan memberikan ruang beberapa perubahan yang sedang diteruskan. Jadi bila ada usul daripada Perdana Menteri, kemudian tidak memberikan penjelasan dan minta kita putuskan begitu saja, jangan kira soal parti lah. Kalau bagi penjelasan yang kuat, kita boleh pertimbangkan. Saya percaya ahli parlimen belah sana yang pernah serve dalam select committees, yang pernah serve dan berjumpa Tan Sri Speaker, tahu dalam beberapa kes, dia mengambil keputusan yang sangat profesional. Apa alasan Perdana Menteri memecat Tan Sri Muhammad Arif daripada yang dipertua Dewan Rakyat? Tiada jawapan diberikan di dalam Dewan Rakyat hari ini. Terpulang kepada anda untuk membuat penilaian sendiri. Apapun sejarah Malaysia tercipta hari ini, apabila pertama kali usul memecat yang dipertua Dewan Rakyat dibawa dan kerajaan berjaya memecat beliau dengan undi 111 berbanding 109 undi di pihak pembangkang selepas undi belah bahagian dilakukan. Saya Rodelio melaporkan untuk BGTV dari Parlimen. Sabah membenarkan operasi feri dan bot penumpang dengan kapasiti penuh. Perkhidmatan pengangkutan feri dan bot penumpang di Sabah kini dibenarkan beroperasi dengan kapasiti penuh seperti yang dinyatakan dalam lesen berkuat kuasa serta merta. Ketua Menteri dalam satu kenyataan hari ini berkata, kebenaran itu selaras dengan keputusan yang telah dibuat di peringkat Kerajaan Persekutuan pada 11 Jun lalu. Dengan itu, semua feri dan bot penumpang dalam negeri dan wilayah Persekutuan Labuan boleh beroperasi seperti sedia kala mengikut syarat lesen. Bagaimanapun, semua pengusaha feri dan bot penumpang dikehendaki untuk mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan dalam usaha memerangi penularan COVID-19. Parti Amanah Negara, Amanah Sabah menyifatkan pencalonan Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal sebagai pemecah tradisi terhadap dominasi pemimpin Semenanjung Malaysia sebagai Perdana Menteri. Pengerusi Amanah Sabah Lahirul Latigo berkata, seiring dengan semangat perjuangan Perjanjian Malaysia 1963, Amanah Sabah berdiri teguh menyokong pencalonan Datuk Seri Muhammad Syafiee sebagai Perdana Menteri. Walaupun sebelum ini Amanah Nasional bersama-sama dengan Majlis Presiden Pakatan Harapan menyokong Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Beliau berkata, Amanah Sabah melihat pencalonan itu cukup penting dan signifikan terhadap Sabah sesuai dengan asas pembentukan Malaysia yang meletakkan Sabah sebagai rakan kongsi bersama Sarawak dan Malaya di dalam Perjanjian Malaysia 1963. Amanah Sabah percaya dengan meletakkan Datuk Seri Muhammad Syafiee sebagai Perdana Menteri akan dapat memastikan usaha mengangkat hak-hak Sabah dan juga Sarawak dapat dicayakan. Lahirul berkata, Datuk Seri Muhammad Syafiee adalah pemimpin yang berkebolehan dan berpengalaman sesuai dengan pelbagai jawatan menteri yang pernah disandang oleh beliau di peringkat persekutuan dan juga kedudukan beliau sebagai Ketua Menteri Sabah ketika ini. Kementerian Belia dan Sukan mengagihkan 3,000 pelitup muka kepada 400 premis perniagaan di sekitar Kota Kinabalu. Pelitup muka ini diagihkan kepada pusat kecantikan, pusat refleksologi serta salon dan kedai gunting rambut. Inisiatif ini turut mendapat kerjasama Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, Junior Chambers International Tanjung Aru dan Unit Pemimpin Kemajuan Rakyat Luyang.
di dalam SOP yang ada. So sememangnya face shield adalah compulsory di setiap operation salon-salon. Tapi walau bagaimanapun saya difahamkan dan dimaklumkan bahawa face shield adalah tidak mencukupi di banyak kedai-kedai salon. So mereka pun tidak tahu di mana boleh dapat face shield ini. So dengan inisiatif daripada KJCI dan Johor, kita mengedarkan face shield ini kepada seluruh kedai-kedai salon di seluruh kawasan Kota Kinabalu. Fong ditemui selepas mengagihkan pelitup muka kepada Pusat Kecantikan dan Pusat Refleksologi di Luyang. Turut hadir Meya Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Nordin Simat. Beliau mengingatkan pemilik perniagaan agar menghadkan bilangan pelanggan ke premis mereka. Kastam Sabah berjaya merampas 23 kg dadah jenis metamfetamin bernilai 1.15 juta ringgit. Kejayaan itu dicapai menerusi 3 rampasan berasingan di lapangan terbang Tawau dan Kota Kinabalu 1 hingga 4 Julai lalu. 4 suspek turut ditahan. Penolong Ketua Pengarah Kastam Zon Sabah, Datuk Abdullah Japar berkata, tangkapan dan rampasan dibuat melalui Ops Icebreak 2 2020. Tangkapan pertama dilakukan pada 1 Julai lalu di lapangan terbang Tawau. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan. Ketua Hwadan Misomo Tokovago.